بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء. Bukhari, Kitab Tayammum, bab yang ketiga. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، أي وخاف فوت وقت الصلاة. Bab ini berkenaan dengan tayamum pada tempat sendiri, tidak musafir, hadar, ghairul safar. Idza lam yajidil ma'a, syaratnya boleh tayamum bagi orang tempatan tidak musafir itu apabila tidak peroleh air, tidak dapat air untuk mandi junub ataupun untuk wudu. Ketika itu boleh tayamum. Syarat yang kedua, wa khafa fauta salati, ay fauta waqti salati, air tidak ada dan lagi bimbang terluput ataupun habis waktu sembahyang. Ketika itu boleh tayamum. Wa bihi qala Ata ibn Abi Rabah wa bihi ay biha wa bihadzal madhhabi, dan dengan pegangan ini berkata Ata bin Abi Rabah, maksudnya pendapat Ata bin Abi Rabah juga sama. Wa qala al-Hasan, dan Hasan Basri kata fil marid indahul ma'u, berkenaan dengan orang sakit, di sisinya ada air ada, cuma tak adanya wala yajidu man yunawilul ma'a, man yunawiluhu ay man yu'inuhu ala isti'malil ma'. Tidak dapati orang yang akan membantu untuk menggunakan air. Orang sakit, air ada di sisi dia, tapi dia sendiri nak tuangkan air, nak wudu, tidak mampu, perlu orang bantu dia, tapi tidak ada orang bantu dia. Ketika itu yatayammamu, orang sakit tadi boleh tayamum. Itu pendapat daripada Hasan Basri. Jadi daripada terjematul bab ni, Imam Bukhari menghendaki bagi orang tidak musafir, orang tempatan mukim juga, ketika tidak ada air dan takutnya habis waktu sembahyang, ketika itu
boleh orang tempatan tidak musafir tu pun boleh tayamum. Lagipun orang sakit walaupun ada air di sisi dia, tidak ada orang bantu nak tolong tuangkan air dan sebagainya, ketika itu juga orang sakit pun boleh tayamum walaupun ada air dekat dia. Wa aqbala ibn Umar min ardihi bil jurufin, dan Abdullah bin Umar datang daripada tanahnya yang ada di Juruf. Maksudnya dia pergi tengok tanah dia ada di tempat bernama Juruf. Itu nama satu tempat. Dia jauh daripada Madinah, lebih kurang 3 batu menuju ke arah jalan pergi ke negeri Syam. Di situ ada tanah dia. Fahadaratil asr, tiba waktu semayang asar, bimar badin na'ami, tiba waktu asar tu dia ada di tempat Marbadin Na'am, iaitu nama tempat juga. Biasanya itu tempat menambat unta, kambing di situ. Itu tempat tu 2 batu lebih kurang jauh daripada Madinah. Fasalla, maka Abdullah bin Umar semayang. Summa dakhala al-Madinata, semayang maksudnya di sini fasalla ay fasalla ba'da an tayammama, selepas dia tayammum dia semayang. Summa dakhala al-Madinata, setelah itu dia masuk Madinah. Wasyamsu murtafi'atun, sedang matahari masih tinggi lagi. Maksudnya waktu asar masih ada lagi. Bila dia sampai di Madinah, maksudnya boleh dia nak wudu, nak mengulangi semayang ke, sempat lagi masa. Falam yu'id ay falam yu'idis salat, Abdullah bin Umar tidak mengulangi semayang. Jadi bila tidak ada air, tayamum, sudah semayang dengan tayamum, kiranya dah sah semayang. Bila jumpa air tidak perlu dia wudu, semayang semula dan sebagainya, tidak perlu. Berdasarkan hadis-hadis dan pandangan-pandangan daripada sahabat dan tabi'i, di sisi imam-imam mazhab ada beberapa pandangan berbeza berkenaan dengan orang tidak musafir ketika tidak ada air dan takut terlepas semayang, takut habis waktu semayang. Ketika itu boleh dia tu tayamum. Itu maslak Imam Bukhari dan Imam Syafi'i. Pandangan dia dalam bab ni, katanya ada
ma'at tayammum, ketika itu orang tu dia tunaikan sembahyang bersama dengan tayammum, kemudian qada balik. Itu satu pandangan daripada Imam Syafi'i. Dan di sisi Malikiyah, orang tu dah dalam keadaan begitu, dia sembahyang kemudian qada. Di sisi Hanabilah dan Hanafiyah ada dua pendapat, ketika itu tidak sembahyang, qada sembahyang, ataupun satu pendapat lagi, dia sembahyang dengan tayammum kemudian qada balik, di mana dia dapat air sekiranya waktu sembahyang tu masih ada lagi. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال A'raj kata, saya dengar Umair hamba merdeka Abdullah bin Abbas kata, aqbaltu ana, Umair kata, wa Abdullah ibn Yasar maula Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan Abdullah bin Yasar maula Maimunah, isteri Nabi SAW. Maimunah tu, jadi dua orang tu datang. Hatta dakhalna ala Abi Juhaim bin al-Harith, sehingga kami masuk di sisi Abi Juhaim bin Harith bin Simmah al-Ansari. Faqala Abu Juhaim, أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل Abu Juhaim kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Telaga Jamal. Telaga Jamal ni satu telaga ma'rufun bil Madinah, terkenal di Madinah masa itu. Falaqiyahu rajulun, bila Nabi SAW datang dari arah Bi'r Jamal itu, seorang lelaki, yakni seorang sahabat tidak sebut nama di sini, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alaihi, rajul itu beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jawab salam kepada rajul tu, lelaki tu, hatta aqbala ala al-jidari, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di sisi dinding. Tujuannya Nabi SAW ketika itu dia nak tayammum, sebaik saja dia sudah istinja, waktu pun datang bagi salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak ada wudu ketika itu. Jadi Nabi SAW datang di sisi jidar, dinding. Famasaha biwajhihi wa yadayhi, kemudian Nabi SAW masah di mukanya dan kedua tangannya. Summa radda alaihi salama, setelah itu Nabi SAW barulah jawab salam. Nabi SAW tidak mau jawab salam dalam keadaan tidak wuduk ni, tidak bersih ni.
disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyebut nama Allah dalam keadaan tidak wudu, sebab bila jawab Assalamualaikum assalam di situ, itu salah satu daripada nama Allah, Asmaullahil Husna. Nabi SAW mau jawab, mau sebut assalam tu dalam keadaan suci. Jadi kalau cari air wudu, takut rajul tu hilang, tah bagaimana nak jawab salam, payah. Jadi Rasulullah SAW segera ketika itu tayamum. Jadi daripada kisah ni sebenarnya Imam Bukhari nak istidlal, nak bawa dalil orang mukim ada di hadar, tidak di safar, tidak musafir, boleh juga dia tayamum. Babul mutayammimi hal yanfukhu fihima. Bab ini berkenaan dengan tayamum. Adakah boleh tiup pada kedua-dua tangannya setelah dia pukul tanah, sebelum sapu muka, sapu tangan? Bolehkah dia meniup tangan pada kedua-dua maksudnya fihima fi yadaihi, pada dua-dua tapak tangan tu. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال. Riwayat daripada Abdurrahman bin Abza, ayahnya Sa'id. Abdurrahman kata, seorang lelaki datang di sisi Umar bin Khattab. Dia kata, ini ajnabtu, sesungguhnya saya dah junub. Falam usibil ma'a, tidak diperoleh air. Falam usibil ma'a ay falam ajidil ma'a. Faqala Ammar bin Yasir li Umar bin Khattab. Ammar bin Yasir kata, yang ini bagi tahu kepada Umar bin Khattab, disebabkan ketika itu Sayyidina Umar larang orang tu daripada tayamum. Jadi Ammar bin Yasir ni dia bagi ingat satu kisah di mana pernah dia dan Sayyidina Umar ada bersama. Kisah tu dia cerita balik, tujuannya bagi ingat kisah tu kepada Sayyidina Umar, hendak menyatakan orang tu boleh tayamum. Ama tazkuru anna kunna fi safarin ana wa anta, tidakkah engkau mengingati bahawa pernah kami berada dalam satu safar, saya dan engkau. Fa amma anta falam tusalli, adapun engkau masa itu tidak sembahyang kerana tidak ada air. Wa amma ana fatama'aktu fasalaitu, aku pula berguling-guling di tanah, kemudian aku sembahyang. Maksudnya ketika itu Ammar bin Yasir dia junub, tidak ada air, jadi dia guling-guling
di tanah, maksudnya dia tayamum tapi dia masih belum tahu cara tayamum. Masa tu dia kira mandi ni ratakan air di tubuh badan. Begitu juga tayamum ni kena ratakan debu lekat di tubuh. Dengan kiasan begitu dia guling-guling di tanah. Fadzakartu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan kita di dalam safar tu bila jumpa Rasulullah SAW di Madinah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yakfika hakaza, memadai bagi engkau begini. Nabi SAW isyarat, kemudian fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardha wa nafakha fihima. Nabi SAW pukul tanah dengan dua tapak tangan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meniup pada kedua-dua tapak tangan tu. Summa masaha bihima, setelah itu Nabi SAW masah sapu dengan kedua-dua kafain itu. Wajahahu wa kafaihi, mukanya dan dua tangan kafai, maksudnya sampai pergelangan tangan. Jadi ini riwayat menyatakan tayamum tangan setakat pergelangan tangan. Ada riwayat menyatakan sampai siku. Disebabkan itu di sisi a'immah juga ada berbeza pendapat. Di sisi Imam Ahmad bin Hanbal tayamum hanya setakat pergelangan tangan. Di sisi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam lain sampai siku, masah tangan tu ketika tayamum. Jadi daripada potongan hadis wa nafakha fihima, di situ Imam Bukhari nak istidlal berkenaan dengan mutayammim, yang tayamum ni boleh dia tiup pada kedua-dua tangan tu. Jadi dalam hadis dah ada nyata wa nafakha fihima, boleh meniup kedua-dua tangan. Kalau begitu, kenapa Imam Bukhari dalam terjematul bab ni bawa hal istifhamiyah? Apa maksud Imam Bukhari bawa hal begitu? Jadi Imam Bukhari ni dalam terjematul bab kadang-kadang dia bawa hal, kadang-kadang dia masukkan iza kalimah syarat, dan tidak menyebut dalam terjematul bab jawabus syarat dan lain-lain. Banyak cara Imam Bukhari bawa dalam terjematul bab. Kadang Imam Bukhari masukkan kalimah kaifa dalam terjematul bab. Gitu pun ada muhaddisin bagi tahu Imam Bukhari masukkan kalimah kaifa pada terjematul bab. Dalam kitab Bukhari hampir 30 bab ada. Jadi semua itu ada makna di sisi Imam Bukhari. Katanya muhaddisin, Imam Bukhari bawa kalimah hal dalam terjematul bab ni, dia nak isyarat kepada ikhtilaf a'immah. Maksudnya dalam bab tayamum berkenaan dengan meniup tangan setelah pukul tanah ni, ada setengah a'immah kata boleh, setengah kata tak boleh. Jadi bila ada ikhtilaf begitu, Imam Bukhari nak isyarat kepada ikhtilaf tu, dia bawa kalimah hal tu.
Babu tayammumi lil wajhi wal kaffaini. Bab ini berkenaan dengan tayammum bagi muka dan dua tangan. Haddatsana Hajjaj qala akhbarana Syu'bah akhbarani al-Hakam an Zarr an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza an abihi qala Ammar bihadza. Ammar kata dengan ini, dengan hadis ni, maksudnya Ammar menceritakan hadis yang dah pun kita baca tadi. Wa daraba Syu'batu biyadaihi al-arda, dan Syu'bah memukul kedua tangannya di bumi. Syu'bah yang mana Hajjaj, riwayat daripada Syu'bah, haddatsana Hajjajun qala akhbarana Syu'batu summa adnahuma min fihi, kemudian mendekatkan kedua-dua tangan daripada mulutnya, dekat mulutnya, maksudnya meniup. Summa masaha wajhahu wa kaffaihi, setelah itu barulah dia masah mukanya dan kedua tapak tangannya. Wa qala Nadr bin Shumail, dia kata akhbarana Syu'batu 'anil Hakami qala sami'tu Zarran yaqulu. Tadi akhbarani al-Hakam dalam sanad hadis bab tu, an Zarrin, di sini sami'tu Zarran yaqulu, anil Hakami qala sami'tu Zarran yaqulu. Jadi daripada ta'liq ni, tujuan Imam Bukhari, dia hendak menyatakan Hakam ni ada sama dengar hadis daripada Zar, disebabkan dalam sanad hadis bab tu akhbaranil Hakamu an Zarrin, sebelum Zar tu ada an, kalimah an. Bila ada kalimah an, kadang-kadang di situ timbul kebimbangan, berlaku tadlis. Tadlisul isnad, maksudnya perawi hadis ni dia tidak sebut guru dia menerima hadis, disebabkan guru tu masa tu masyhur dengan rawi sebagai rawi dhaif, ataupun umur muda pada dia, dia malu nak sebut sebagai guru dia. Jadi dia tidak sebut guru dia sebenar dalam sanad, dia pergi sebut guru punya guru, syekh punya syekh yang ada masa tu masyhur dengan tidak dhaif. Jadi berlaku seperti itu, dalam istilah muhaddisin dinamakan tadlisul isnad. Jadi bila Hakam tu riwayat dengan menyebut dalam sanad an Zarrin, di situ ada kebimbangan, takutnya berlaku tadlisul isnad. Imam Bukhari bawa ta'liq daripada Nadr bin Shumail dalam sanad dia, akhbarana Syu'bah 'anil Hakam qala sami'tu Zarran. Jadi daripada situ dengan menggunakan kalimah sami'tu Zarran tu jelas Hakam ni dia ada sama, ada dengar hadis daripada Zar. Sami'tu Zarran yaqulu an ibn Abdurrahman ibn Abza qala al-Hakam wa qad sami'tuhu min ibn Abdurrahman an abihi. Hakam juga kata saya dengar hadis tu
daripada Ibni Abdurrahman. Ibni Abdurrahman ni Sa'ad, Sa'ad bin Abdurrahman, an abihi, daripada ayah dia Abdurrahman bin Abza. Qala Ammarun, Abdurrahman bin Abza kata, Ammar kata, maksudnya Ammar cerita kisah yang baca dalam bab tadi. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار. عبد الرحمن bin Abza, ayahnya Sa'id itu, dia hadir di sisi Umar, dan Ammar kata kepadanya, pada Umar, yakni Ammar bagi ingat kisah apa yang berlaku semasa dia dan Sayyidina Umar ada dalam perjalanan. Katanya, kunna fi sariyatin fa ajnabna, kami berada dalam satu pasukan sariyah, pasukan kecil, pasukan jihad, kumpulan tidak ramai. Faqala tafala fihima, dekatu apa nama, Ammar kata tafala apa nama, nafakha, meniup pada kedua-dua tangan itu. Haddatsana Muhammad bin Katsir أخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال عمار لعمر لما عقت sama hadis tadi, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. Jadi daripada hadis ni dapati tayamum ni hanya sapu muka dan tangan. Bila sebut kafan, maksudnya masah setakat pergelangan tangan. Haddatsana Muslimun haddatsana Syu'bah an al-Hakam an Zarr an ibni Abdurrahman an Abdurrahman qala syahidtu Umar faqala lahu Ammar, sama hadis tadi, wasaqal hadisa, dan seterusnya Abdurrahman melanjutkan hadis. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah 'an al-Hakam 'an Zarr 'an ibn Abdurrahman ibn Abza 'an abihi qala Ammar فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. Sama hadis tadi, bawa beberapa hadis, beberapa sanad sebagai dalil berkenaan dengan tayamum ni. Sapu di muka setelah tangan dipukul tanah, kemudian boleh tiup dan masah, sapu di muka dan sapu tangan berdasarkan hadis di sini, sampai pergelangan tangan berdasarkan riwayat-riwayat lain sampai siku. Di situ ada khilaf di sisi a'immah. Ada yang kata tayamum setakat pergelangan tangan, ada setengah imam ambil maksud tayamum ni sapu muka dan juga sapu dua tangan sampai siku. Babun as-sa'idu at-tayyibu wudu'ul muslim wa bi fathil waw. Wudu maksudnya ma'ul lil wudu, air untuk wudu, ataupun wudu di sini tahur, penyuci. As-sa'idu at-tayyibu
tanah yang bersih yang suci itu wudu'ul muslim, penyuci bagi orang Islam, yakfihi minal ma'i, memadai baginya, bagi muslim, ganti daripada air. Maksudnya ketika tidak ada air, sa'id, tayyib, sani, pengganti bagi air dan penyuci untuk sembahyang, seperti mana wudu dengan air kemudian boleh sembahyang, begitu juga. Waqala al-Hasan yujzi'uhu tayammum ma lam yuhdith. Hasan Basri kata tayammum memadai selama mana orang itu tidak berhadas. Tayammum memadai bagi orang Islam selama mana dia tidak berhadas setelah dia tayammum itu. Maksudnya selama mana setelah dia tayammum tidak berhadas lagi, tidak batal lagi tayammum dia, selama itu boleh dia nak sembahyang fardu, nak sembahyang sunat dan sebagainya, boleh dia buat. Wa amma ibn Abbas wa huwa mutayammimun, Abdullah bin Abbas menjadi imam dalam keadaan dia tu tayammum. Wa qala Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id al-Ansari, dia kata la ba'sa bis salati ala sabakhati wa tayammumi biha, tidak mengapa sembahyang di atas bumi masing, bumi sabakhah maksudnya bumi masing, wa tayammumi biha, dan tayammum dengan tanah tepat tu. Jadi daripada terjematul bab dan asal Imam Bukhari masuk ni, di sini Imam Bukhari isyarat kepada dua perkara. Pertama, dalam ayat ada sebut fatayammamu sa'idan tayyiba, jadi berkenaan dengan penafsiran maksud sa'id ni, di situ ada ikhtilaf di sisi a'immah. Imam Bukhari isyarat kepada tu daripada as-sa'idut tayyib tu. Ikhtilafnya di sisi Imam Syafi'i yang berbeza dengan pendapat jumhur a'immah, yaitu di sisi Imam Syafi'i maksud sa'id ni turab, tanah. Sebab tu di sisi Imam Syafi'i tidak boleh masah dengan selain daripada tanah, debu tanah. Di sisi jumhur sa'id maksudnya wajhul ardh, permukaan bumi, masah pukul di permukaan bumi, di atas apa-apa benda asalkan ada debu di situ boleh tayammum. Jadi ada ikhtilaf
di segi penafsiran Sa'id. Jadi daripada sini Imam Bukhari isyarat juga kepada ikhtilaf itu. Haddatsana Musaddadun qala haddatsani Yahya bin Sa'id qala haddatsana Auf qala haddatsana Abu Raja'in an Imran qala, riwayat daripada Imran kata kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Wa inna asraina, dan kami berjalan hingga jauh malam. Jadi berkenaan dengan safar ni ada sebut dalam Sahih Muslim, kisah yang sebut dalam hadis ni berlaku ketika kembalinya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat daripada peperangan Khaybar. Hatta idza kunna fi akhiril laili, berjalan hingga jauh malam, sehingga apabila kami tiba berada pada waktu akhir malam, maksudnya tak banyak masa lagi, tak banyak waktu lagi akan menjelang subuh. Waqa'na waqa'atan wala waqa'ada ahla indal musafiri minha. Waqa'na waqa'atan, kami berhenti pada suatu perhentian. Ahla, lebih enak tidur. Indal musafir, di sisi musafir, minha, daripadanya, daripada apa nama perhentian ketika itu, maksudnya segera mereka mengantuk kerana letih. Fama aiqazna illa harrus syamsi, kami tidak jaga, tidak sedar daripada tidur kecuali terkena panas matahari, kecuali oleh panas matahari. Bila terkena cahaya matahari, panas matahari, maksudnya dah terbit matahari, barulah sedar tidak sempat sembahyang subuh. Masa itu tertidur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak sedar. Mungkin kita terfikir di sini, biasa kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata dia tidur, tapi hati dia tidak tidur, sentiasa terjaga. Kalau begitu, kenapa Rasulullah SAW masa itu tidak sedar? Waktu subuh itu tertidur juga. Jadi jawapannya, ulama muhaddisin kata, maksud mata tidur, hati tidak tidur, sentiasa terjaga ni. Hati Nabi Anbiya ni
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu bila-bila masa sahaja. Jadi biasanya wahyu turun ketika Nabi Anbiya dalam keadaan tidur dan juga lain-lain waktu. Jadi sekiranya Nabi Anbiya tidur, terlelap mata, hati pun tak tahu apa dah lupa seperti mana manusia biasa tidur. Jadi ketika turun wahyu semasa mereka dalam keadaan tidur ni tidak akan dapat menerima. Jadi sebab tu Allah Subhanahu wa taala pelihara hati Nabi Anbiya daripada lalai, lupa. Itu tidak ada kaitan dengan terbit matahari. Dia tidak tahu tu sebab terbit matahari tak nampak tu, itu ada kaitan dengan mata, bukan dengan hati. Bila mata tidak buka, terlelap, tidur, tidak nampak terbit matahari, tidak dapat bangun sebelum terbit matahari. Satu lagi, kalau dah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Nabi Anbiya, seorang Rasul, macam mana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sampai tidak khabar, tidak sedar nak semayang subuh tu? Mungkin terfikir pula di situ. Jadi jawab kata muhaddisin, ulama kata seperti mana Rasulullah SAW tidak sedar dalam safar ni. Ada juga berlaku kisah-kisah lain seperti Nabi SAW tersalah dalam semayang 2 rakaat. Nabi SAW dah bagi salam, semayang tu sebenarnya 4 rakaat. Jadi ada kejadian-kejadian seperti itu terbit daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ulama kata bukan berlaku kesilapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk ta'lim fi'li daripada Rasulullah SAW, untuk mengajar hukum kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah berlaku macam tu, apa nak buat di situ? Ketika lupa rakaat, tersalah bagi salam 2 rakaat, apa cara dia? Terlupa dah berdiri, tidak baca tasyahud awal, at-tahiyat, macam mana cara nak sambung, nak selesai sembahyang tu? Jadi sebagai ta'lim fi'li, ada juga terkadang terbit amalan-amalan seperti itu. Pada zahirnya kita anggap salah, tidak betul, tapi itu bukan kesalahan daripada Nabi dan Rasulullah SAW. Itu daripada kejadian-kejadian seperti itu menghendaki untuk mengadakan, untuk mengajar hukum ahkam kepada umat dia. Jadi ada beberapa perkara yang mana kita anggap agak salah, sedangkan itu bukan kesalahan bagi Rasulullah SAW. Untuk itu hanya untuk menerangkan hukum ahkam. Kalau berlaku perkara-perkara sedemikian itu, apa putusan di situ?
Terkadang sesetengah perkara Allah Subhanahu wa taala terbitkan daripada sahabat-sahabat. Itu juga tidak akan dianggap kesalahan sahabat. Maksudnya seperti mana untuk mengajar perbuatan amalan seperti tertidur subuh tak sedar dah terbit matahari, macam mana nak buat di situ. Jadi bila dah berlaku daripada Rasulullah SAW begitu, di situ ada hukum cara macam mana nak sembahyang subuh tu, ada hukum pula. Jadi ada sesetengah amalan nak jadikan contoh bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah SAW ni. Ada sesetengah amalan kiranya layak terbit daripada diri Rasulullah SAW, seperti lupa dalam sembahyang dan sebagainya, perkara-perkara seperti tadi. Ada pula sesetengah perkara sebagai ta'lim fi'li, nak mengajar secara praktikal, tidak layak terbit daripada Rasulullah SAW. Umpama curi kena potong tangan, rijam apabila zina dan sebagainya, nak mengajar hukuman hudud secara praktikal. Takkan Nabi SAW curi dipotong tangan sebagai contoh, ataupun zina kemudian dirijam. Jadi maknanya ada sesetengah perkara sebagai ta'lim fi'li tidak layak terbitkan perbuatan-perbuatan itu daripada diri Rasulullah SAW. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala guna sahabat-sahabat, seperti mana lupa dalam sembahyang, tertidur tak sedar nak sembahyang subuh, itu tidak mengapa terbit daripada Rasulullah SAW perbuatan-perbuatan seperti itu. Itu tidak menjejaskan kedudukan Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Kalau nak terbitkan amalan-amalan curi, zina, kemudian dipotong tangan, dirijam, itu tidak layak terbitkan daripada Rasulullah SAW, disebabkan perbuatan-perbuatan seperti itu menjejaskan kedudukan Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala guna sahabat-sahabat. Ma'iz al-Aslami berlaku zina, kemudian dihukum rijam. Ada wanita mai mengaku pernah dia zina, mengandung, dan ada kisah itu masyhur, tak perlu saya cerita panjang tu. Jadi kesemua ni sebagai ta'lim fi'li, Allah Subhanahu wa taala gunakan sahabat-sahabat tu sebagai ganti bagi Rasulullah SAW untuk mengajar kepada umat. Jadi kiranya sahabat-sahabat tadi bertuah, bukan itu dianggap kesalahan daripada sahabat, dan tidak ada ruang di situ kita mau caci maki dengan sahabat-sahabat itu. Sahabat-sahabat di situ diguna untuk agama. Apa yang dah dihukum kepada sahabat-sahabat itu dah selesai kesalahan dia. Kalau kata kesalahan dah pun selesai, di akhirat nanti tidak ada apa-apa tindakan bagi mereka. Jadi begitu juga kejadian-kejadian berlaku di kalangan sahabat, peperangan Jamal, peperangan Siffin dan sebagainya. Itu juga ada ta'lim fi'li daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian seperti peperangan Jamal, peperangan Siffin,
tidak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada kalau berlaku perkara-perkara seperti itu akan dianggap pemberontakan terhadap Rasulullah SAW dan akan dikira kafir. Jadi perkara seperti itu tidak wujud mai pada masa Rasulullah SAW hidup, dan juga pada masa khulafa salasah. Ketika itu pun maksudnya zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu sibuk dengan memerangi orang-orang murtad. Jadi ikhtilaf seperti itu masa itu sampai berlaku peperangan seperti perang Jamal, Siffin dan sebagainya, tidak wujud mai lagi masa itu. Begitu juga masa Sayyidina Umar, ketika itu perlu meninggikan syiar Islam. Jadi utamakan tugas-tugas untuk meninggikan syiar agama Islam. Ketika itu pun Allah Subhanahu wa taala adakan peluang-peluang untuk meninggikan syiar Islam. Tidak muncul lagi khilaf-khilaf, pecahan pecah kumpulan dalam di kalangan sahabat. Dan bila tiba masa Sayyidina Ali, itu dah tiba masa menyempurnakan khilafah. Khalifah ni dia akan sudah selepas daripada Rasulullah SAW dalam masa lingkungan 30 tahun. Jadi apa yang ada berkenaan dengan khalifah dari segi pemerintahan, kalau berlaku perpecahan, pemberontakan, apa penyelesaian di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak wujudkan ta'lim fi'li tentang keadaan-keadaan itu, hukum ahkam berkenaan dengan khilafah, takmilul khilafah dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala munculkan kejadian-kejadian seperti itu. Maknanya itu sahabat-sahabat diguna untuk agama sebagai contoh. Jadi kita tak perlu timbulkan cerita-cerita tu, kisah-kisah tu, kemudian kita mau salahkan sahabat-sahabat dan kata dalam peperangan itu Sayyidina Ali betul, Sayyidina Amir Muawiyah dia ni burah, pemberontak dan sebagainya. Tak perlu lagi kita sekarang timbulkan isu-isu itu, sebab semua itu dah pun selesai. Pernah orang tanya kepada Umar bin Abdul Aziz, katanya waktu siapa lebih mulia, tuan sama Umar bin sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab nampak Umar bin Abdul Aziz ni adil, seorang wara. Jadi orang tanya begitu, Umar bin Abdul Aziz kata, kalau nak banding saya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan nak banding dengan dia. Kalaulah kata debu lekat di hidung kuda yang mana Muawiyah bin Abi Sufyan naik jihad bersama dengan Rasulullah SAW, amalan saya, kemuliaan saya nak banding dengan debu hidung yang lekat di kuda tu pun tak sama. Jadi maknanya Umar bin Abdul Aziz anggap mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga tidak ada apa-apa kritikan daripada dia
Jadi kita tak perlu buka cerita itu semua tu tutup, supaya generasi akan datang ni tidak menjadi biadab dengan sahabat-sahabat. Jadi setelah ambil kefahaman seperti itu, ulama muhaddisin sepakat adakan kaedah as-sahabatu kulluhum adul. Sahabat semua dianggap adul, adal, siqah. Tidak ada apa-apa pertikaian berkenaan dengan kedudukan kemuliaan sahabat. Kalaulah nama sahabat tidak sebut dalam hadis, dikira hadis itu tidak ada masalah. Yang tidak tahu tu hanya tidak tahu nama, garanti dia tu sahabat. Kalau sahabat kira adal, siqah duduk situ. Jadi begitulah dalam hadis tadi, permulaan hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat tertidur sampai tak sempat pagi tu nak sembahyang subuh, sedar-sedar dah terbit matahari. Jadi ini tidak akan dikira kesalahan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat, seperti mana saya dah bagi keterangan. Ini semua ni ta'lim fi'li, pengajaran secara praktikal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba dia. Nabi SAW tunjuk contoh-contoh bagi amalan-amalan. Kalau dah berlaku macam ni, apa cara mau selesai. Kalau dah terlupa rakaat sembahyang, macam mana nak selesaikan, sempurnakan rakaat sembahyang tu. Jadi terlupa, tersilap, tak dapat bangun, itu semua ni ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, apa saja kita jumpa dalam hadis-hadis, keadaan-keadaan seperti ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat kita, tanpa ada apa-apa kritikan ataupun sangka buruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, kita terima saja. Panjang lagi hadis, sambung minggu depan insya-Allah. Allahu akbar. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak sambung minggu depan, minggu sekali lagi. Minggu depan hari Sabtu saya mau pergi Indonesia, balik mungkin hari Isnin ataupun Selasa. Jadi minggu depan cuti lah. Minggu depan cuti seminggu lagi, insyaAllah kita sambung hadis ni insyaAllah.